السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Muhammad yang dikenali sebagai Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Lahir pada tahun 773 Hijrah, wafat pada tahun 852 Hijrah, rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masih lagi di dalam bab azan dan iqamah. Katanya, walahu an Ziyad bin al-Harith radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمٌ وَضَعَّفَهُ أَيْضًا. Maksudnya, Imam Tirmizi meriwayatkan melalui seorang sahabat Rasulullah yang dikenali sebagai Ziyad ibn al-Harith radhiyallahu anhu. Katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menyerukan azan, maka dia pula yang menyerukan iqamahnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni, Ziyad bin Al-Harith menceritakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang tu bang, orang itulah qomat. Orang tu bang, orang itulah qomat. Dan hukum ni lah hukum yang diambil oleh para alim ulama, sebagaimana yang disebut oleh Imam Tirmizi dalam kitab Tirmizi. Jadi apa yang disebut oleh ulama-ulama fiqh bahawasanya orang tu bang, dialah hak yang kena qomat. Cuma hadis ni sebenarnya adalah hadis dhaif. Hadis ni dinilai dhaif oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi yang mengeluarkan hadis ni menilai hadis ni sebagai hadis dhaif. Walaupun hadis ni dhaif, akan tetapi daripada sudut amalannya, daripada sudut amalan sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila birabah tu kabang dan bila birabah juga hak yang qomat. Jadi kata ulama, berpandukan dengan amalan yang dilakukan oleh para sahabat turun-temurun, tuk bila itulah dia hak yang akan qomat. Kita tak ada tuk bila lain, orang qomat lain. Maka kata ulama, hak yang paling afdalnya orang hak qomat tu adalah orang bang tadi. Okey, tu hak yang paling afdal. Dah kalau kita nak menyalahi, boleh ke tak? Sini. Maksudnya orang lain bang, orang lain qomat, boleh ke tak? Kata ulama, kalau kita tengok kepada dalil, tidak ada satu dalil yang sahih pun melarang hal tersebut. Apabila tidak ada satu dalil yang sahih pun melarang hal tersebut, maka kekal hukum asalnya adalah diharuskan. Maksudnya boleh, tak ada masalah orang lain bang, orang lain qomat. Tapi sebaik-baiknya, sebaik-baiknya
orang bang, orang itulah qomat. Dan lebih lagi baik kalau sekiranya tempat tu ada Tok Bila yang dilantik. Maka dok comel sangat orang lain pergi qomat. Melainkan apabila dapat persetujuan, dapat keizinan daripada Tok Bila. Tok Bila ada. Dia tengok Tok Bila, Tok Imam depan, Tok Bila duduk alinu, baru jalan nak mari. Pakai qomat lalu dah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cerlong dia tu mata Tok Bila. Jadi benda tu dok comel. Sebab kita pitah tugas orang. Kang dok comel Kang. Jadi Tok Bila pun rasa hati pula. Menyakiti orang Islam ni bukanlah perkara yang ataupun menyakiti orang Islam adalah perkara yang dilarang oleh agama. Jadi kesimpulan daripada hukumnya menurut apa yang disebut oleh fuqaha bahawasanya orang tu bang, orang tu juga qomat. Kerana inilah hak yang dilakukan secara turun-temurun start daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sekarang. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, tidak ada satu dalil yang sahih pun yang melarang orang qomat tu lain daripada orang bang. Maka hukum dia tidak menjadi masalah. Bukanlah haram orang qomat lain daripada orang bang. Tapi sebaik-baiknya macam yang kita kabur saat ni. Dan kalau orang lain qomat tanpa ada persetujuan daripada Bilal yang dilantik, maka hukum dia adalah makruh. Kerana menyebabkan kita menyakiti Tok Bilal. Siang ke Tok Bilal. Okey. Baru nak pegang speaker, tiba-tiba orang qomat dah depan. Qomat cepat pula tu. Suara latang pula. Tok mula speaker Tok Bilal. Kang dak comel gitu Kang. Seterusnya kata dia wali Abi Dawud fi hadis Abdullah bin Zaid annahu qala ana ra'aituhu yani al-adhan yani al-adhana wa ana kuntu uriduhu qala fa aqim ant wa fihi dha'fun aidan. Menurut riwayat Imam Abu Daud melalui seorang sahabat Rasulullah yang dikenali sebagai Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala an. Abdullah bin Zaid kita cerita dah sebelum daripada ni. Sahabat Rasulullah yang bermimpi. Dia yang mimpi orang mari ajar ke dia dalam mimpi lafaz-lafaz azan Kita azan sekarang ni tu sebenarnya adalah daripada mimpi Abdullah bin Zaid. Tu asal. Lepas tu dia kabar kepada Rasulullah, maka Rasul suruh dia ajar kepada Bilal bin Rabah. Hak yang kita cerita sebelum daripada ni. Jadi menurut riwayat Abu Daud melalui Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala an telah menceritakan bahawa dia memimpikan azan. Waktu kita cerita dah beberapa minggu sebelum daripada ni. Sehingga membuatnya ingin mengumandangkannya. Dan Rasul kata comel juga. Jadi dia yang nak jadi Tok Bilal cakap kita. Tak boleh nak kata Tok Bilal pula. Sebab dia nama dia Abdullah. Tok Bilal bin Rabah. Kena kata dia yang nak jadi tukang bang. Dia nak jadi tukang bang. Tapi Rasulullah melihat bahawasanya Bilal ni lebih lantang suara. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mung dia ajar Bilal sebab dia fa innahu anda minka sauta. Sebab Bilal ni suara dia sedap dan suara dia lebih lantang, kuat, nyaring. Maka mengajar Bilal bin Rabah. Dia hak yang mimpi dia nak Sebab benda tu kan benda hak yang baik kan. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dak macam kita. Dia berebu nak buat kebaikan. Sebab Allah Taala suruh fastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan. Memang dia berebu kan. Jadi apabila dia hak yang bermimpi, orang ajar kepada dia, dia hak yang nak, tapi Rasul suruh Bilal. Suruh dia ajar kepada Bilal. Lepas daripada tu, lalu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam khabar, tak apalah kalau gitu serukanlah iqamat olehmu. Jadi tak apa mu qamat nampak mu nak bang sangat, jadi mu qamatlah. Jadi Rasul suruh qamat. Jadi bila bin Rabah bang, dia qamat. Jadi orang bang lain, orang qamat lain. Cuma hadis ni, di dalam hadis ni terkandung kelemahan pula. Hadis ni juga hadis dhaif. Tidak boleh dijadikan sandaran. Cuma hukum yang mengatakan bahawasanya orang bang, orang qamat boleh selain daripada orang bang adalah melihat kepada tidak ada dalil yang melarang. Apabila tidak ada dalil yang melarang, maka kembali kepada asal diharuskan. Seterusnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muadzinu amlaku bil adhan wal imamu amlaku bil iqamah rawahu Ibnu Ali wa dha'afa.
daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu telah mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, juru azan lebih berhak menyerukan azan, sedangkan imam lebih berhak menyerukan iqamah. Kata Rasulullah, orang hak yang berhak memiliki azan adalah tukang bank. Jadi tukang bank hak yang berhak memiliki azan. Bila dia nak azan tu, serah ke dia. Sebab tukang bank kan orang hak yang amanah kan. Dia hak yang duk perhati waktu sampai masa, dia bank lah. Sedangkan imam lebih berhak menyerukan iqamah. Bukan imam saat ni tu kena qamat, bukan. Maksudnya masa untuk menentukan bila qamat, itu adalah hak imam. Masa untuk menentukan bila kau azan, hak tu hak muazzin, hak tu bila. Bila kau nak tentukan nak qamat, hak tu adalah hak imam. Imam hak yang menentukan bila kau nak qamat. Okey, itu maksud dia. Cuma hadis ni, katanya hadis ni diriwayat oleh Imam Ibnu Adi. Imam Ibnu Adi adalah seorang ulama jarah wa ta'dil. Seorang ulama hadis yang tinggilah martabat dia dalam bidang hadis. Yang mana Imam Ibnu Adi meriwayatkan hadis ni dalam kitab dia, Kitab Al-Kamil. Dan Imam Adi menilai hadis ni sebagai hadis dhaif. Hadis ni juga hadis dhaif. Walaupun hadis ni dhaif, kalau kita buka dalam kitab fiqh, kita akan dapati sebahagian daripada kitab fiqh secara jelas menyebut bahawasanya muazzin yang memiliki azan, manakala iqamah kembali kepada ketentuan yang ditetapkan oleh imam. Itu hak yang kalau kita buka dalam kitab fiqh. Bukanlah bermaksud kitab fiqh dia bersandarkan kepada hadis dhaif ni. Tu kita kena faham. Bukan dia tengok kepada dalil-dalil yang lain. Dia tengok kepada dalil-dalil yang lain. Ada dalil yang jelas. Yang mana satu hadis yang diriwayat daripada Jabir bin Samurah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih dia. Kata Jabir bin Samurah, kana Bilalun yu'adzinu idza dahadatis syams. Bilal bin Rabah dia melaungkan azan apabila gelincir matahari. Jadi maksud dia, Bilal bin Rabah hak yang menentukan bila kau dilaungkan azan. Okey, tengok sesuai dengan makna hadis ni. Lepas tu kata Jabir bin Samurah radhiyallahu taala an, fala yuqimu hatta yakhruja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah tidak iqamah, tidak qamat sehingga Rasul keluar. Jadi yang menentukan bila kau qamat adalah imam, sebab Rasul adalah imam. Kata Bilal bin Rabah, fa idza kharaja, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, maka ketika itulah aqamas salah, barulah Bilal bin Rabah melakukan qamat untuk sembahyang. Baik. Seterusnya walil Baihaqi nahwuhu an Ali min qawlih. Imam Baihaqi juga meriwayatkan hadis yang sama tapi melalui Sayyidina Ali radhiyallahu taala an, yang mana hadis tersebut bukanlah perkataan Rasulullah, bahkan ia adalah perkataan Sayyidina Ali. Jadi sekurang-kurang ia adalah pandangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang alim, iaitu Sayyidina Ali. Seterusnya katanya wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu ad-du'a'u bainal adhan wal iqamah, rawahu an-Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Maksudnya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala an telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, doa yang dipanjatkan di antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Jadi dalam hadis ni Anas bin Malik menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara waktu mustajab doa adalah di antara azan dan iqamah. Jadi kalau kita mari awal masjid, lepas tu kita dengar Tok Bilal bang, lepas daripada Tok Bilal bang, kita jawablah azan dulu. Lepas tu kita sembahyanglah sunat hak yang patut sebanyak 2 rakaat. Lepas daripada tu sementara kita tunggu Tok Bilal qamat, perbanyakkan berdoa. Kerana di antara tempat yang mustajab doa adalah di antara azan dan iqamah. Ni hak yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Imam An-Nasa'i. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan beberapa orang ulama hadis yang lain. Jadi ulama hadis menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Jadi di antara hadis sahih menyebutkan tempat mustajab doa adalah
di antara bang dengan qamat. Jadi kalau kita ada apa jua benda yang kita nak minta dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sebaik-baiknya kita carilah di mana tempat yang mustajab doa. Di antaranya adalah di antara azan dengan qamat, benda yang kita nak. Masalah keluarga, okey, banyakkan doa di antara azan dan qamat. Masalah benda lagi, masalah pekerjaan, masalah bini, masalah nak bini, doa banyak di antara azan dengan qamat. Doa sebab tu tempat yang mustajab doa. Ulama kata dah berapa di antara azan dengan qamat ni mustajab doa? Kerana kalau orang tu mari awal, lepas tu dia dengar rabang, dia nanti orang qamat, dia nanti qamat ni nanti nak semayang. Orang yang nanti nak semayang, dia sama dengan hukum orang yang berada dalam sembahyang. Hak ni yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut, orang yang nanti semayang, dia seperti dia berada dalam sembahyang. Maksudnya dia dapat ganjaran pahala sembahyang. Jadi orang yang berada dalam ibadat, dia nanti semayang. Sebab itulah doa dia mustajab. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisuh. Kata Rasulullah, sentiasalah seorang di kalangan kamu berada dalam sembahyang selama mana sembahyang menghalang dia. Apa dia tu ambil masjid sebab dia tunggu sembahyang Selama mana sembahyang menghalang dia daripada dia keluar daripada masjid, selama itulah dikirakan dia tu berada dalam sembahyang. Jadi orang yang berada dalam sembahyang bermakna dia berada dalam satu ibadat yang cukup besar. Padang doa dia mustajab. Tapi kita kena ingat, dia doa dia ada syarat-syarat yang lain. Betul lah tempat tu mustajab, tapi ada lagi syarat-syarat yang lain. Di antara syarat yang lainnya, kita kena jaga. Jangan makan perkara yang haram. Jangan minum perkara yang haram. Jangan letak dalam perut kita perkara yang haram. Jangan pakai pakaian yang haram. Maksudnya pakaian haram, makanan haram, minuman haram, maksudnya daripada sumber yang haram. Kita jangan ambil benda yang haram. Sebab tu di antara benda syarat doa dia dimustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang panjang. Rasul kata ni, "Thumma dzakara ar-rajula." Rasul sebut seorang lelaki, yutilus safara. Dia jauh perjalanan, bermusafir jauh Orang bermusafir itu adalah orang di antara orang yang mustajab doa. Yutilus safara ash'atha aghbara. Rambut dia kusuk. Dak terguguh. Dia orang musafir jauh Muka dia berdebu. Jadi orang yang ash'atha aghbara ni, orang yang sifat lagu tu sifat Allah Taala mustajab doa. Sebab orang susah. Yamuddu yadayhi ila sama. Dia tadah dua tangan ke langit. Dalam hadis ada satu hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala hayyun karim. Allah Taala Tuhan yang Maha Pemalu, lagi Maha Pemurah. Allah Taala malu apabila hamba dia menghala dua tangan tadah kepada Allah Taala, tiba-tiba Allah Taala kembalikan dua tangan tersebut sifra kosong. Allah Taala malu. Sebab itulah kata ulama, tadah tangan nak doa. Okey, tiga dah ada pada dia, sepatutnya Allah Taala terima dah doa dia. Lepas tu dia kata, ya Rab, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, minta. Itu dipanggil benda ilhah dalam doa. Minta semua. Kita kalau kita nak Allah Ta'ala mustajab doa, kita minta semua. Pak, orang ni ada pada dia. Sepatutnya 4 perkara ni mustajab dah doa dia. Tapi kata Rasulullah, wa mat'amhu haram, makanan ni daripada perkara yang haram. Wa mashrabuhu haram, minuman ni daripada perkara yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaian ni daripada perkara yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dia ni dikenyang dengan perkara yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana Allah Taala nak perkenankan doa dia? Jadi jaga ni makanan sebab itulah ulama dulu memang cukup mengambil berat tentang luqmatul halal, suapan yang halal. Nak letak dalam mulut ni dipastikan benda tu halal sungguh. Benda daripada segi fiqh tak ada masalah selama mana kita tidak yakin benda tu haram. Jadi daripada segi hukum fiqh, jadi orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang memang betul-betul nak jaga, maka dia pastikan apa yang dia masuk dalam mulut dia adalah benda yang halal. Kerana innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah Taala adalah Tuhan yang maha baik. Dia tidak menerima melainkan perkara yang baik. Okey, itu di antara syarat dia lah. Lepas tu ada lagi syarat-syarat yang lain. Syarat-syarat yang lain, jangan doa dalam doa terkandung dosa. Jangan minta benda yang haram.
Tak boleh. Kita minta benda yang haram. Begitu juga jangan ada dalam doa tersebut kita minta biar berlaku putus silaturahim. Itu doa tidak diperkenan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dalam doa ada dosa. Ini hak yang disebut oleh Rasulullah belaka, hak yang kita kebal saat ni. Dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalath." Kata Rasulullah, tidak ada seorang Islam yang berdoa dengan doa yang mana tidak ada dalam doa tersebut dosa, dan tidak ada dalam doa tersebut untuk memutuskan silaturahim, melainkan Allah Ta'ala akan bagi kepada dia salah satu daripada 3 perkara. Tuhan bagi kepada dia salah satu daripada 3 perkara. Yang pertamanya, imma an tu'ajjala lahu fid dunya. Allah Ta'ala segerakan kepada dia benda yang dia minta dalam dunia, Allah Ta'ala bagi. Wa imma an yaddakhiraha fil akhirah. Ataupun Allah Ta'ala simpankan benda yang dia minta saat itu di negeri akhirat, Allah Ta'ala bagi di negeri akhirat. Wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha. Ataupun Allah Ta'ala memalingkan kejahatan daripada dia seumpama hak yang dia minta. Tuhan tak bagi benda hak yang dia minta, tapi benda kejahatan hak yang sepatut kena kepada dia, kerana dia berdoa, Allah Ta'ala jauhkan kejahatan tersebut daripada dia. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di antara tempat yang mustajab doa adalah di antara azan dan iqamah. Jadi kalau kita berdoa, kita kena yakin Allah Subhanahu Wa Taala perkenang doa kita. Cuma kena ingat, Allah Taala perkenang doa kita mengikut waktu hak yang dia pilih, bukan mengikut waktu hak yang kita pilih. Tu kita kena tahu. Kalau kita nak lalu kita, tapi dah Allah Taala bagi kepada kita, dah kita minta dengan dia kan. Ya, kita kena ada perbezaan di antara minta dengan suruh. Kita bukan suruh Allah Taala. Mana boleh suruh? Ya Allah beri ya. Mung siapa? Tak kena cakap gitu. Kalau kita dengan raja ke, dengan sultan ke, dengan orang besar, kita tak cakap gitu, tak tekan-tekan gitu. Ni dengan Allah Ta'ala yang menciptakan raja, sultan semua sekali. Allah Ta'ala yang menciptakan. Jadi kena beradab. Kena ada perbezaan di antara suruh dengan minta. Minta biar kita rasa kita ni adalah hamba. Bukan kita perintah. Beri ya Allah. Kena beri kat aku ya Allah. Tak kena lagi tu cara. Tu kita kena faham. Kena beza di antara minta dengan beri. Apabila kita minta cukup syarat, pasti Allah Ta'ala akan bagi. Cuma dia akan bagi mengikut waktu yang dia pilih, bukan mengikut waktu yang kita pilih, dan mengikut apa hak yang dia nak untuk kita, bukan mengikut apa hak yang kita nak untuk diri kita sendiri. Itu kita kena tahu. Baik. Seterusnya kata dia, wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة أخرجه الأربعة. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa setelah mendengar azan dia mengucapkan Allahumma rabb hazihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Kalau dia baca doa tersebut, kita tengok makna dia dulu. Makna dia gini. Makna dia, berilah Muhammad kepada Muhammad wasilah dan keutamaan. Dia terjemah dah habis makna dia. Okey, gini makna dia. Dia betul, terjemah habis. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruang ini. Kita rasa makna ni kita ingat belaka dah kan. Duk dengar dalam TV ada semua, lepas daripada orang bang, TV bang, lepas tu dia baca doa ni, doa lepas daripada bang, lepas tu siap tok mana lagi. Takkan duk ingat, duk dengar ustaz bercek lagi duk dengar. Ingat belaka kan. Ya Allah, Tuhan bagi seruang ini. Seruang yang sempurna. Okey, kita tahu makna. Jadi sekarang sebelum ni kita dengar makna, kita akan cuba huraikan makna dia. Allahumma ya Allah. Ya Allah, Rabb hadhihi ad-da'wati at-tamah. Rabb, Tuhan. Tuhan kepada hadhihi ini ad-da'wah, seruang at-tamah yang sempurna. Ya Allah, Tuhan kepada seruang yang sempurna ini. Seruang dia.
dakwah benda yang dimaksud dengan dakwah yang sempurna ni? Ulama berselisih pandangan. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan dakwah di sini adalah lafaz-lafaz azan dan lafaz iqamah. Lafaz-lafaz azan dan lafaz iqamah tu yang dinamakan sebagai dakwah. Ada sebahagian yang lain mengatakan dakwah di sini adalah kalimah tauhid. Wahai Tuhan, wahai ya Allah, Tuhan kepada dakwah ini, seruang ini, maksud dia seruang ini, seruang kepada kalimah tauhid, kepada la ilaha illallah. Sebab dalam Quran ada ayat lahu da'watul haq, bagi Allah Taala dakwah sebenar, iaitu kalimah tauhid. Sebab dalam azan ada kalimah tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, tu makna dakwah. Dakwah yang sempurna, seruang yang sempurna, maksud dia sempurna. Kalimah tauhid adalah kalimah yang sempurna, tidak ada kekurangan. Kalau kurang jadi syirik. Jadi kalimah yang sempurna. Wassalatil qa'imah, dan sembahyang al-qa'imah. Al-qa'imah ada makna yang kita biasa dengar, yang akan didirikan. Yang akan didirikan, lepas daripada ni nak akan didirikan. Okey, itu di antara makna dia. Dan ada sebahagian ulama kata maksud al-qa'imah di sini dengan makna al-baqiyah, sembahyang yang akan kekal. Maksudnya tidak dapat diubah sama sekali sehingga kepada hari kiamat. Sembahyang tu tidak akan diubah, dinasahkan hukum. Kita diwajibkan sembahyang sehingga hari kiamat, tidak dinasahkan hukum. Tu ada ke orang kata zek-zek hak ngaruk, dia kan tempat kita ada ke zek-zek hakikat ngaruk. Zek hakikat ngaruk. Zek dia sebenarnya tasawuf tak ada salah, tasawuf baguslah sebab membersihkan hati. Tapi ada juga zek-zek hakikat ngaruk tu, dia kata mana? Dia tak kata hak yang kena semayang ni hak dak sapat Tuhan lagi. Hak sapat Tuhan dak semayang dah. Pandai dia. Hak sapat Tuhan dak semayang dah. Mayam dia lagi sapat Tuhan dah. Ngaruk dah tu. Mung sapat Tuhan ke dak sapat Tuhan, mung kena ikut Muhammad Rasulullah. Mung kena ikut Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad semayang sampai ke mati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semayang sampai ke mati. Semayang pakai niat. Hak tu sesak belaka tu. Hak tu ngaruk-ngaruk belaka. Tapi banyak bukan hak kita cerita luar negara ni dalam Terengganu ada hak yang ngaruk ni semayang pakai niat. Dak semayang dah. Anak murid dia suruh semayang, dia tak semayang sebab anak murid tak sampai lagi Tuhan. Dia je sampai Tuhan. Ni ada ni, saya hakikat sesak. Tapi jangan kita pukul locong. Tasawuf salah belaka. Tak kena. Dia tasawuf ni adalah ilmu ihsan, ilmu untuk membaiki hati, buang sifat mazmumah, masuk sifat mahmudah. Itu bagus. Cuma ada hak yang ngaruk Baik. Salah al-qa'imah maksudnya al-qa'imah al-baqiyah, yang kekal. Sembahyang tidak dinasahkan sama sekali, tidak dihilangkan hukum sama sekali sampai ke hari kiamat. Setiap orang Islam wajib kena sembahyang. Itu maksud wasalatil qa'imah, mengikut huraian sebahagian ulama. Hak kita dah urang sebelum ni, hak yang kita dah dengar sembahyang yang akan didirikan, itu satu pandangan. Tapi ada lagi pandangan yang lain. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ati, berikanlah Muhammad kepada Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah. Beri kepada Rasulullah wasilah. Kita minta supaya Allah Taala bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wasilah. Wasilah tu benda. Dia wasilah ni asal makna dia perantaraan. Tu asal makna wasilah. Apa yang dimaksud wasilah di sini? Wasilah di sini adalah satu tempat, satu kedudukan yang tinggi di dalam syurga. Tu wasilah. Di sana ada hadis yang lain yang diriwayat oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Apabila mung dengar orang bang, mung kena kata macam dia kata. "Thumma sallu alayya." Kemudian mung kena selawat kepada aku. Sebab dia fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Sebab kalau orang selawat atas aku satu selawat, Allah Taala akan selawat kepada dia 10 kali. "Thumma salullaha lil wasilah." Kemudian memintalah kepada Allah untuk aku wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah. Sesungguhnya wasilah itu adalah satu kedudukan yang tinggi dalam syurga. La tanbaghi illa li 'abdin min ibadi. Yang mana wasilah tersebut tidak layak melainkan hanya kepada seorang hamba Allah Taala sahaja. Wa arju an akuna ana huwa. Dan kata Rasulullah, aku harapkan hamba hak yang mendapat wasilah tu adalah aku. Sebab itulah aku minta mung sentiasa berdoa kepada Allah agar Allah Taala kurniakan kepada aku wasilah. Tengok kata Rasulullah. Kata Rasulullah, "Faman sa'ala lil wasilah halat lahu syafa'ah." Sesiapa yang meminta daripada Allah untuk aku dapat wasilah, dia halal kepada dia, wajib dia akan mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi wasilah ni maksudnya adalah satu kedudukan yang tinggi dalam syurga yang kita minta agar Allah Ta'ala bagi kepada Rasulullah. Dan orang yang sentiasa berdoa selepas daripada azan, doa yang kita baca saat ni, dia akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertolongan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kata dia wal fadilah dan kelebihan. Dapat wasilah dan dapat kelebihan. Kelebihan ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi syafaat kepada dia. Itu maksudnya kelebihan. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atah. Dan bangkitlah ya Allah Nabi Muhammad di tempat mahmudan yang terpuji. Minta Allah Ta'ala bangkit Rasulullah di tempat yang terpuji. Mana tempat yang terpuji? Tempat yang terpuji yang dimaksud dengan tempat yang terpuji di sini adalah di padang mahsyar. Yang mana orang semua manusia makhluk memuji Rasulullah. Kerana dengan syafaat Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat menyelesaikan timbangan amalan anak-anak Adam ataupun makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di padang mahsyar. Baik, alladhi wa'atah, yang Allah Ta'ala telah janjikan kepada Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, siapa yang kata benda ni lepas daripada didengar azan, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Maksud benda, nescaya dia akan beroleh, dia akan dapat syafaat, pertolongan daripada aku pada hari kiamat. Allah. Ni penting. Jadi kita baca doa ni supaya kita dapat syafaat Rasulullah. Sebab kita ni tak ada seorang pun yang tidak melakukan dosa. Jadi kita mengharap kita dapat syafaat pertolongan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari kiamat dia ada 5 syafaat. Dia ada 5 syafaat. Syafaat yang pertama ni secara ringkas. Syafaat yang pertama dinamakan asy-syafa'atul 'uzma. Syafaat orang yang besar. Hak yang apabila orang duduk pada mauqif ni pergi jumpa dengan Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam kata, bukan aku berhak untuk meminta daripada Allah supaya selesaikan masalah di sini. Lepas tu pergi jumpa dengan Nabi Nuh, jumpa dengan Nabi ni, jumpa dengan Nabi ni. Lepas tu apabila jumpa dengan Rasul, kata Rasul, ana daha, aku hak yang memiliki hal tersebut. Maka Rasul sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji kepada Allah Ta'ala dengan bermacam-macam puji. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kabar kepada Rasul, ya Muhammad irfa' ra'sak. Ni disebut dalam hadis yang sahih. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, sal tu'ta, mintalah, kamu akan diberi. Maka Rasulullah minta daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar cepat selesaikan timbang amalan anak Adam di padang mahsyar. Itu yang dikenali sebagai asy-syafa'atul 'uzma. Itu syafaat yang pertama. Syafaat yang kedua, itu khusus kepada Rasulullah. Syafaat kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada sebahagian daripada umat dia, yang pada asalnya dia tidak boleh masuk syurga tanpa hisab. Tapi sebab syafaat Rasulullah, dia boleh masuk syurga tanpa hisab. Asal kena hisab orang ni, kena kira, kena cek sesa. Tapi oleh kerana dapat syafaat daripada Rasulullah, dia dapat masuk syurga tanpa hisab. Yang ketiganya adalah Rasulullah bagi syafaat kepada orang masa timbang amalan kejahatan lebih banyak daripada kebaikan. Jadi tempat dia neraka. Maka Rasulullah bagi syafaat sehingga kan tempat dia adalah syurga. Baik, yang keempatnya adalah syafaat orang tu masuk neraka dah. Rasul ambil buat keluar. Dan hak yang masuk dalam neraka dah, hak buat keluar tu bukan khusus untuk Rasulullah saja, bahkan para alim ulama, orang-orang soleh, orang-orang baik, para malaikat, orang beriman, dia dapat memberi syafaat juga. Tapi setelah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan. Yang kelimanya, Rasulullah bagi syafaat kepada sebahagian daripada penghuni syurga. Hak asal dia duduk peringkat bawah je, tapi Rasulullah bagi syafaat, dia boleh duduk darjat yang tinggi dalam syurga. Okey, itu 5 syafaat secara ringkas. Baik, jadi orang hak yang nak syafaat Rasulullah, perbanyakkan berselawat kepada Rasulullah. Di antaranya, hak yang disebut dalam hadis yang sahih ni adalah dia baca doa selepas daripada azan. Kayak gini, tu bila azan. Kita pakat beramal lalu doa ni. Baca lalu. Jangan setakat buah saja. Buah tak ada maksudnya tak ada faedah. Jadi lepas daripada orang azan kayak gini, kita terus baca doa tersebut. Baik. Seterusnya kata dia, hadis ni adalah hadis yang dikeluarkan oleh 4 orang ulama hadis. Kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu babu syurutis salah. Bab pada menyatakan syarat-syarat sembahyang. Habis dah bab azan. Kita akan masuk dalam perbahasan baru,
iaitu perbahasan berkenaan dengan syarat-syarat sembahyang. InsyaAllah kita akan bincang secara panjang lebar akan datang, berpandukan kepada hadis-hadis yang dimuatkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah subhanahu wa ta'ala dalam kitab Bulughul Maram. Jadi untuk malam ni kita kena berhenti situ dulu, sini dulu. InsyaAllah kita akan sambung balik pada minggu-minggu yang lain. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar perbincangan kita pada malam ni diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama kita dapat mengambil manfaat. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna biittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا قول لا إله إلا الله. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.